Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih lagi diberikan hidayah dan inayah Allah Ta'ala untuk kita terus beristiqamah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal salih dalam bulan Ramadan. Dan pada pertemuan kita pada kali ini kita nak menyambung persoalan mengenai solat berjamaah yang telah pun kita bicarakan sebelum ini. Dan kita sebut bahawa solat berjamaah ini bukan setakat dari sudut hukumnya mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya adalah wajib aini, dan mengikut pandangan ulama-ulama yang lain termasuk dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik yang mengatakan bahawa solat berjamaah ini hukumnya adalah sunat muakkad. Dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Dan bila mana ada sekumpulan dalam satu-satu masyarakat itu mendirikan salat berjamaah, maka terlepaslah ahli masyarakat yang lain daripada dosa. Itu persoalan hukum mengenai salat berjamaah. Kali ini kita nak melihat dari segi hikmah dan kebaikan salat berjamaah. Apakah hikmah dan kelebihan yang kita akan perolehi bila mana kita mendirikan salat secara berjamaah, walaupun tugas dan peranan kita bukanlah untuk mencari-cari kelebihan dan hikmah itu, tetapi tugas kita ialah untuk sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Tetapi apalah kiranya sebagai manusia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala akal fikiran, maka kita gunakan akal fikiran kita ini untuk berfikir-fikir apakah hikmah dan kelebihan solat berjamaah yang disebutkan dalam agama kita. Pertamanya saya nak kongsikan tuan-tuan sidang penonton sekalian tentang hadis Nabi SAW, hadis yang biasa kita dengar tentang kelebihan salat berjamaah ini, seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah, muttafaqun alaihi. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada salat bersendirian dengan 27 darjah. Wallahu a'lam apa maksud Nabi tentang 27 darjah ini. Mungkin 27 darjat itu adalah 27 gandaan pahalanya, ataupun mungkin 27 kelebihan yang hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Namun kita boleh berfikir apakah hikmah yang kita akan perolehi bila mana kita melaksanakan solat berjamaah ini. Antaranya yang dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu mengenai kelebihan solat berjamaah ini. Yang pertamanya, solat berjamaah ini menyelamatkan kita daripada terlupa dan menolong kita untuk ingat akan rukun-rukun solat. Kalau kita solat bersendirian, kadang-kadang kita akan terlupa soal berapakah bilangan rakaat yang telah pun kita lakukan. Kita terlupa kadang-kadang rukun solat yang kita buat. Dan kadang-kadang dalam solat bersendirian juga kita boleh terlupa ayat-ayat dalam suratul Fatihah dan juga surah-surah. Jadi antara kelebihan solat berjamaah ini ialah kita dapat mengingat kerana kita ada panduan, kerana kita ada pemimpin di hadapan kita yang mengingatkan kita. Imam akan ingatkan kita
imam akan memandu perjalanan solat kita, maka itulah lebih baik daripada kita solat bersendirian. Solat berjemaah itu dapat mengingatkan kita daripada terlupa dan terlalai. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat berjemaah ini dapat kita mencapai tahap khusyuk. Tahap kualiti khusyuk kita lebih baik daripada kita solat bersendirian. Bukan nak kata kalau kita solat bersendirian itu langsung tak khusyuk. Kadang-kadang khusyuk. Cuma dengan solat berjamaah ini, kualiti khusyuk kita dalam solat itu bertambah. Kerana apa? Kerana dalam solat berjamaah kita diperhatikan pergerakan kita oleh jemaah lain. Jadi sudah pastinya bila mana kita ni diperhatikan, biasanya orang yang diperhatikan itu lebih berdisiplin. Dengan disiplin yang kita buat dalam solat, dia akan menentukan kesempurnaan solat kita. Dan sempurnanya solat itu akan mendatangkan khusyuk dalam solat kita. Itu hikmah yang kedua. Khusyuk walaupun bukan menjadi syarat sah kepada solat mengikut pandangan imam fiqh, ulama fiqh, tetapi mengikut ulama sufi, ulama tasawuf, khusyuk memainkan peranan penting sama ada solat kita itu sah ataupun tidak, diterima ataupun tidak. Maka apalah kiranya kita usahakan khusyuk itu untuk memastikan solat kita benar-benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang tidak inginkan solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba pasti kita nakkan solat kita itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai hadiah daripada hamba-Nya. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, solat berjamaah akan mengelokkan solat kita dari segi pergerakannya, rukun fi'linya, rukun qawlinya, dan juga rukun qalbinya. Dengan solat berjamaah, imam akan berniat, kita akan dengar niat imam, maka kita pun akan niat dengan niat yang betul. Itu rukun qalbinya. Kemudian bila imam membaca suratul Fatihah, rukun qawli, kita dengar bacaan imam, kita boleh memperelokkan bacaan kita. Maka di situ ada proses pembelajaran yang dapat kita buat. Pergerakan imam kita dapat contohi, maka kita dapat ikut pergerakan itu dengan sebab yang mungkin. Maka proses pembelajaran berlaku dalam solat berjamaah. Bila mana kita solat, kita inginkan kualiti solat kita itu kualiti yang terbaik. Takkan kita nak solat pada hari ini, solat kita sebab sekarang ini kita dah dewasa, takkan kita nak jadikan kualiti solat semasa kita dewasa ini sama dengan kualiti solat ketika kita kanak-kanak. Sudah pastinya kita nakkan ada improvement, ada penambahbaikan dalam kualiti solat kita. Jadi peluang terbaik untuk kita belajar memperelokkan solat kita adalah ketika mana kita mendirikan solat secara berjamaah. Sidang penonton sekalian, yang keempat, dalam solat berjamaah ini kita boleh mempelajari ilmu tajwid dan juga ilmu tahsin qiraah, bacaan-bacaan suratul Fatihah dan juga bacaan-bacaan surah-surah yang lain. Kita belajar daripada imam, bacaan imam. Dah tentunya bila kita nak memilih imam, pilihlah imam yang mempunyai bacaan yang terbaik. Maka di situlah proses pembelajaran tajwid berlaku dalam solat berjamaah. Kerana solat dalam bacaan Fatihah itu adalah rukun. Kalau mana suratul Fatihah itu dibaca dengan salah, maka dia akan menyebabkan solat kita mungkin tidak sah.
Maka sebab itu proses pembelajaran kena ada, sentiasa berlaku. Dan proses pembelajaran yang paling mudah untuk kita belajar bagaimana nak memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita adalah ketika mana kita solat berjamaah di belakang imam yang mempunyai bacaan yang terbaik. Kemudian yang kelimanya, solat berjamaah ini akan menzahirkan syiar-syiar Islam dalam kehidupan kita. Bayangkan bila mana muazzin menyeru kaum muslimin untuk solat berjamaah di masjid. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Marilah solat, marilah solat. Maka kita perhatikan berduyun-duyun lelaki muslim keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid menunaikan solat berjamaah. Di situlah syiar Islam. Bayangkan kalau ada non-muslim yang melihat, maka mereka akan berkata, inilah dia orang muslim yang taat kepada seruan pemimpin mereka di masjid. Bila mana pemimpin mereka menyeru supaya mereka datang ke masjid, berduyun-duyun mereka datang ke masjid untuk solat berjamaah. Itu syiar. Dan kalau kita lihat bagaimana saf yang dibina untuk mendirikan solat berjamaah itu dibina, saf yang lurus, yang terbaik, ya, sebab itu Nabi menitik beratkan soal saf yang lurus, dan imam akan ingatkan supaya luruskan, rapatkan saf. Dan kita lihat pergerakan makmum itu bila mana mengikut pergerakan imam dalam keadaan yang tersusun, yang bersistematik, maka di situlah kita lihat syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Betapa orang muslim ini patuh kepada agamanya, patuh kepada arahan ketuanya, imamnya di hadapan. Begitulah yang kita katakan syiar Allah Ta'ala ditegakkan melalui solat berjamaah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj, "Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah sesiapa yang membesarkan, meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya merekalah orang yang mempunyai hati yang bertakwa. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hikmah yang keenam, yang terakhir yang saya nak kongsikan dalam solat berjamaah ini ialah dengan solat berjamaah ia akan merapatkan ukhuwah, silaturahim di kalangan kaum muslimin. Kalau kita solat berjamaah di masjid, orang-orang kampung satu qaryah akan solat di masjid secara berjamaah. Di situ kita akan duduk, kita akan berdiri secara saf yang rapat. Di situlah nampak betapa ukhuwah itu terjalin di kalangan masyarakat kampung. Dan kadang-kadang bila mana ada ahli jemaah yang selalunya istiqamah solat berjamaah, tiba-tiba satu hari itu kita tak jumpa dia, dah lama tak jumpa dia, satu hari tak datang masjid, maka dalam hati kita akan tertanya-tanya, di mana sahabat kita ini, di mana ahli qaryah kita ini, selalunya ada, tiba-tiba hari ini tak ada. Maka disitulah timbul pula perasaan ingin tahu, perasaan ambil berat, perasaan kasih sayang mesra timbul daripada hasil silaturahim yang dibina melalui solat berjamaah. Namun dalam tempoh PKP, perintah kawalan pergerakan yang sedang berlangsung ini, kita tak mampu nak ke masjid, kita tak dibenarkan untuk ke masjid, melainkan hanya imam, Bilal dan Siak sahaja. Maka inilah peluang pula untuk kita mendirikan solat berjamaah di rumah masing-masing bersama dengan isteri dan anak-anak. Dan di sinilah titik tolak permulaannya untuk kita mengukuhkan silaturahim, ukhuwah bersama dengan isteri dan anak-anak.
Mungkin sebelum ini isteri solat sendirian, anak-anak solat bersendirian, mungkin ayahnya pergi ke masjid. Dan inilah masanya kita nak menjadi imam kepada rumah tangga kita. Ya, di sinilah anak-anak dan isteri akan melihat contoh yang terbaik pada suaminya, pada ayahnya. Maka di situlah timbul perasaan hormat, perasaan patuh, taat kepada ketua keluarga, si suami tadi. Inilah masanya dalam bulan Ramadan ini. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya ukhuwah yang dibina melalui solat berjamaah ini, ya, sehingga kan ya, kita melihat hikmah ini sangat penting. Hikmah yang sangat terpenting dalam solat berjamaah adalah sama-sama kita dapat mewujudkan ukhuwah di kalangan sesama qaryah ataupun di kalangan sesama ahli keluarga. Ya, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, mungkin cukup setakat itu perkongsian mengenai kelebihan dan hikmah solat berjamaah, dan mudah-mudahan dalam tempoh Ramadan ini dapat kita cuba mempraktikkan solat berjamaah dalam kehidupan kita. Dan sekalipun telah pun habis Ramadan nanti, maka amalan solat berjemaah ini telah pun sebati dan terbiasa kita lakukan, maka dia akan menjadi satu amalan yang kita boleh teruskan walaupun Ramadan telah pun tamat. Ya, wallahu a'lam. Aqul qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.